masuk lah mesti. Oke, Bron, turun dulu kan. Ya. Alhamdulillah kita sudah sampai. Ini sudah sampai. Barang-barangnya di sini dulu. Oke, kita sudah sampai nih. Alhamdulillah dan Tuhan. Assalamualaikum, Bang. Si? Oke, sudah sampai. Kita sudah sampai di ladang Tuan Mi nih, saudara. Wah. Ya. Ini yang di besar ini. Selamat datang. Silakan.
Rambut tangan. Terima kasih. Di bawah yang dekat-dekat saja. Kalau bau masuk dalam itu tak cukup ya. Maksudnya ke TV. Ya. Selamat pagi Pak, Pagi. tuan-tuan dan puan-puan, puan seorang ini. Selamat datang ke kebun Tuan Mi. Minta maaf kalau bahasa saya campur-campur sikit sebab saya tak pernah pergi Indonesia. Tapi mak mertua saya dari Samarinda. Tapi saya tak bisa bahasa Indonesia. Isteri saya pun tak biasa bahasa Indonesia. Tapi mak mertua saja dari Samarinda. Tapi dia bisa bahasa Indonesia, tapi memang fasih bahasa Indonesia. Saya bahasa Melayu boleh. Minta maaf kalau ada kataan ke apa ke yang kata-kata apa yang tak sesuai ke, saya mohon maaf dulu. Ya. Pertama kali mungkin Pak pertama kali datang ke kebun Tuan Mi, pertama kali. Jadi apa kita akan buat hari ini, kita akan selepas ni pegawai saya ataupun penolong pengurus saya ni Encik Nizam, ini Encik Maka, dia dari Sabah, ini dari Semenanjung Malaysia, ini dari sebelah sana Sabah, Sebelah Kalimantan. ni Mr. Kong, itu Mr. Sam, ini semua pegawai saya lah, penolong pengurus saya. Selepas ni kita akan kongsi dengan Pak tentang kerja-kerja ataupun latar belakang segala maklumat tentang kebun Tuan Mi lah, ataupun ladang Tuan Mi di sini lah. Dia mungkin banyak kerja-kerja ataupun maklumat-maklumat tu akan sama dengan kebun-kebun lain di Semenanjung Malaysia. Tak semesti semua sama, tapi rata-ratanya sama lah, sebab kita semua satu company kan. Jadi kalau Pak ada apa-apa nak tanya, tak payah segan lah, cuba berhentikan kita, tanya. Kita boleh jelaskan apa Pak nak tahulah pasal apa-apa saja maklumat Pak nak tahulah. Lepas tu kita akan lawat. Kita akan bawa Pak pergi ke kebun kita untuk lawat, untuk kita akan kongsi dengan Pak banyak sedikit tentang apa kerja-kerja yang dilakukan oleh pekerja-pekerja kita di sini lah. Sebab kita sini bukan ada saja dari Indonesia, dari Bangladesh, dari India. Jadi mereka semua melakukan kerja yang apa yang kita layan mereka, cara yang sama saja, semua sama. Kita sama saja. Jadi kerja pun kita akan ikut kesesuaian. Kalau biasanya kalau kerja Indonesia lebih sesuai untuk menuai sawit, itu pun bukan kita paksa, sebab memang mereka suka menuai sawit. Kalau kita tawarkan kerja lain pun mungkin mereka tak nak juga. Jadi gaji untuk penuai sawit pun biasa, ataupun pemunggah sawit pun biasa gaji lebih tinggi lah, sesuai dengan kerja mereka lah yang lebih berat kan. Jadi kita sentiasa menghargai jasa kawan-kawan kita dari Indonesia selama ni. Saya pun dah 21 tahun dengan KL Kepong. Jadi saya dah jumpa banyak kawan-kawan dari Lombok. Sampai hari ini pun dia masih berhubungan dengan saya. Kalau dari dulu tak ada. Dari dulu susah. Lebih sekarang ada mobile, senang kan. Dia orang nak hubung dengan saya kan. Ramai yang pun nak balik tempat yang sama. Walaupun dengan saya punya pegawai sama, dia ada banyak kawan dari Lombok. Dari Lombok saya masih berhubungan. Jadi kalau dia orang nak balik pun selalu dia akan minta, ada nak balik sini, nak jumpa, nak kerja balik dengan kita. Kita pun suka kalau rapat. Kita pun minta dengan Mr. Liu, dengan Ibu Jabat
untuk dapat balik supaya dia dapat kerjasama, sebab kita dah tahu cara, kita dah hubungan kita dah erat kan. Jadi selepas kita fungsi dengan Pak tentang kerja-kerja yang kita jalankan di dalam kebun. Jadi mungkin kita lepas tu kita akan bawa Pak tu pusing sekejap lah dengan kita tempat tinggal kerja kita di sini lah, sebelum kita balik ke sini lagi untuk makanan tengah hari nanti lah. Okay, tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada penolong-penolong saya untuk fungsi dengan Pak tentang maklumat-maklumat yang dalam kebun ni lah. Sekian. Okay. Terima kasih Tuan Pengurus. Okay. Pertama sekali sebelum saya mulakan perkongsian saya ini, so saya nak minta maaf dulu kalau ada bahasa yang saya gunakan sukar dipahami ataupun orang kata tak sesuai dengan orang Indonesia. Jadi kan Belajar selama belajar sama. tapi kebanyakan masanya saya dah 9 tahun dalam industri, dah banyak bekerja daripada Indonesia, sepatutnya tak ada apa-apa masalah. Sebab kita dah jumpa ramai lah. Contoh macam Tuan Pengurus cakap tadi, kadang-kadang pekerja yang masuk ke Tuan ni pun kebanyakan mereka yang datang tu biasanya dia akan telefon, Tuan boleh kita datang semula ke Tuan ni, boleh kita kerja dengan Tuan. Dia cakap sebenarnya kita bagi nama saja macam tu. Okey, baik, jadi saya mulakan kita punya perkongsian hari ini. So yang pertama sekali berkenaan dengan keselamatan. So sekiranya ada berlaku sebarang cemas, sulit di dalam bilik ini, so kita semua perlu berkumpul dekat hadapan tempat letak kereta sana. Jadi kalau ada bapa-bapa ada sebarang masalah kesihatan, boleh maklumkan kepada kita, sebab kita ada kita punya doktor di ladang, so yang boleh bantu. Okey. Okey, next. So ini peta ladang Tuan Mi. Jadi di ladang Tuan Mi kita ada 4 divisi. Kita ada Caledonia Division, yang bapa-bapa berada sekarang. Kita ada di Home Division, kita ada juga Country Home Division, dan kita ada Bukit Darah Division. So tapi kita cuma ada kawasan perumahan 3 kawasan perumahan saja untuk satu ladang. Macam Home Division dan Country Home Division, dia berkongsi satu kawasan perumahan yang sama. Okay, secara keseluruhannya kita ada 2028 hektar kawasan yang ditanam. Keseluruhannya kawasan kita, ladang kita ditanam dengan tanaman sawit. 1842 hektar daripada keseluruhan tu sawit matang, dan 10% atau 186 hektar adalah daripada kawasan sawit muda. Dan yang macam saya maklumkan kepada bapa-bapa tadi, kita ada 4 division di ladang Tuan Mi. Okey. Betul. Okey. Ini antara beberapa kemudahan yang kita berikan kepada pekerja, ataupun bukan kita berikan, kemudahan yang ada yang boleh digunakan pekerja di ladang Tuan Mi. Kita ada dewan, kita ada klinik, kita ada surau, bukan masjid lah. Kita ada surau, sekolah tamen ada juga di ladang Tuan Mi. Kita ada gelanggang badminton, dan kita juga ada surau, ada ni lah, kedai runcit, kedai-kedai untuk beli barangan. Untuk yang bukan Muslim, kita ada kuil, kuil. Kita ada kuil Hindu untuk yang beragama Hindu di sini. Untuk kebanyakannya bekerja daripada India, daripada negara India. Okay. Ini pecahan pekerja di ladang Tuan Mi. Macam bapak-bapak boleh tengok dekat situ, pekerja Indonesia paling ramai lah di ladang Tuan Mi. Ya, keseluruhannya 42% daripada keseluruhan pekerja adalah daripada Indonesia. Kita ada 28% daripada negara Bangladesh. Kita ada 17% daripada negara India, dan selebihnya adalah pekerja tempatan. Yang Indian lokal tu adalah orang India Malaysia. Ya. Kata kita letak di situ. Okey, dari dari segi pecahan yang untuk dari segi jantina,
yang mana perempuan tu adalah kesemuanya pekerja tempatan lah. Kita tak tiada sebarang pekerja tenaga kerja asing yang perempuan ada di sini. Semuanya lelaki. Okey, ini sedikit sebanyak berkenaan dengan pecahan gaji untuk pemotong buah. Okay. Ada beberapa komponen di dalam gaji pemotong buah. Yang pertama sekali adalah SGP. SGP ni kalau tak silap saya, untuk pekerja Indonesia dia panggil duit sayur. Dia panggil duit sayur. Saya pun tak tahu kenapa dia panggil duit sayur. Tapi dia kebanyakan pekerja daripada Indonesia dia gunakan perkataan tu, duit sayur. Ini komponen asas. Kemudian kita ada PI ni, duit kerajinan lah. Duit kerajinan tu satu bulan RM85. Okay. Contoh macam seseorang pekerja tu, sekiranya dia tidak hadir bekerja untuk satu hari, dia akan ditolak RM40. So sekiranya dia hadir 2 hari, dia tak akan dapat RM85 lah. Sebab itu untuk duit kerajinan. Okay. Yang seterusnya, komponen yang seterusnya adalah bonus harga. Ini dia bergantung kepada harga minyak sawit semasa. Sebagai contoh, sekiranya harga minyak sawit kita ada satu, kita panggil MAPA, table MAPA. Di dalam tu dia ada jadual yang menunjukkan berapa harga untuk bonus harga bagi setiap apa tu? Range, what is range? Julat. Di dalam julat harga, contoh julat harganya 2000 sehingga 2100. Jadi lingkungan. Jadi harga untuk bonus harga itu adalah yang sedemikian. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah duit tandan lah. Duit tandan bergantung kepada juga minyak sawit, bergantung juga kepada berat tandan. Jadi ini semua kita ikut daripada jadual daripada MAPA. MAPA ni adalah macam satu organisasi kesatuan pengeluar minyak sawit Malaysia. Jadi kita ikut jadual daripada situ. Okay. Ini tidak termasuk dalam pemotong harga, tapi duit ini adalah kita panggil sebagai pruning. Ini adalah kita duit potong pelepah. Kita kalau dia jaga dia punya tas masing-masing, dia potong, dia jaga, tak ada pelepah kering. So kita akan buat pembayaran berdasarkan harga lah. Sebab setiap ladang dia ada harga yang berbeza-beza, mengikut umur lah. Sebab umur yang berbeza, harga pruning itu dia tak sama. Yang ke-6 adalah town pump differential. Ini pun mengikut jadual yang kita dapat daripada MAPA. Ini adalah lebih kepada sekiranya pemotong, dia potong pokok tinggi. Lebih tinggi pokok, dia ada peratus peningkatan harga terhadap harga tandan yang kita bayar kepada pekerja. Okay. Yang seterusnya ini yang tiga yang di bawah ni adalah inisiatif daripada pihak KLK. Ini tidak ada di dalam jadual MAPA. Mungkin saya tak pasti bapak-bapak ada hantar pekerja pada syarikat lain ataupun tidak. Tapi untuk KLK kita ada bagi insentif ni untuk pemotong buah dan pemunggah buah. Ini tak ada dalam jadual MAPA. Okay. So ini untuk sebulan pekerja boleh dapat RM300, tapi dia dibahagikan kepada jumlah hari bekerja. Sekiranya hari RM300 kita bahagikan jumlah hari bekerja 26 hari. Okay. Setiap hari bekerja dia akan dapat. Okay. Jelas tak? Jelas ya? Okay. Ini untuk price bonus. Ya, untuk price bonus, setiap penambahan sekiranya harga minyak sawit melepasi RM3,000, kita ada penambahan harga kepada price bonus yang asal dulu kita berikan kepada yang mengikut jadual MAPA tadi. Yang terakhir adalah insentif harga minyak sawit, betul. Insentif harga minyak sawit. Ini yang terakhir yang kita berikan kepada pekerja lah.
Ini hanya insentif ni hanya diberikan pada pemotong buah, pemunggah buah saja. Pekerja yang buat kerja kongsi kom ataupun bergaji harian, dia tak dapatlah insentif ni. Okey. Jelas tak? Faham tak? Kalau bapak-bapak tak jelas, boleh tanya pada saya. Saya boleh jelaskan juga. Okey. Mak, okey. Lebih kurang sama saja. Ini untuk pemunggah buah. Okey, lebih kurang sama saja. Komponen asas, duit sayur, kerajinan, bonus harga adalah sama. Dia punya cara pengiraannya adalah sama seperti pemotong buah. Cuma bezanya adalah loading payment lah. Tapi kita bayar secara tan. Kalau yang pemotong buah tadi kita bayar secara tanan. Untuk yang pemunggah buah ni kita bayar mengikut tan. Dan yang tiga terakhir ni macam saya sebutkan tadi, sama saja. Ini tak termasuk dalam komponen jadual bapak. Ini adalah diberikan oleh pihak syarikat. Okay. Ini jadual harga untuk pemunggah buah. So macam apa? Bapak-bapak boleh tengok kalau harga sawit, minyak sawit dalam lingkungan harga 2,100 ke 2,200. Okay. Ini harga yang akan dibayar untuk setiap tan, dan ini harga bonus harga yang akan dibayar kepada pekerja untuk setiap hari bekerja. Okay. Setiap pengiraan gaji yang dibuat kepada pekerja adalah dibuat di ibu pejabat. Kita cuma masukkan data dan komputer akan buat pengiraan secara automatik. Ya. Okey, ini pula untuk kalau yang tadi untuk pemunggah buah, yang ini untuk pemotong buah. Macam yang saya sebutkan tadi, dia ada julat harga. Macam bapak-bapak boleh tengok di sini dia ada 2,100 sehingga 2,200 ringgit. Jadi ini adalah kita panggil julat julat hasil. Julat hasil untuk setiap ladang. So sekiranya macam di ladang kami, sekiranya julat hasil kita adalah antara 17 hingga 25 tan. Jadi harga untuk setiap 100 kilo adalah 226 sen. 266 sen. Ya. Bolehlah tak? Bapak? Okay. Yang ini pula adalah yang saya sebutkan tadi sebagai toll pump differential. Sekiranya pemotong dia potong pokok tinggi, dia ada tambahan harga kepada harga dan buah lah. Okay. Macam bapak-bapak boleh tengok, yang ini ada antara 6 sehingga 8 meter. So dia ada sampai lebih tinggi daripada 14 meter. Ini adalah harganya. So penambahan harga adalah sebanyak 40% daripada pengiraan yang asal tadi. Pengiraan tandan sekiranya asalnya 266 sen setiap 100 kilo, maknanya akan ada penambahan 40% sekiranya pokok itu adalah lebih daripada 14 meter. Okey. Okey. Ini plus bonus. Okey. Okey, untuk pekerja untuk pekerja yang pekerja am. Okey, sorry. Pekerja am. Untuk pekerja am, setiap pekerja am dibayar gaji harian. Okey, dibayar gaji harian. So berdasarkan kita punya kerajaan, so kerajaan Malaysia dah tetapkan gaji minimum sekarang adalah RM1,500. Jadi purata gaji harian adalah RM57.69. Ini apa yang dibayar kepada pekerja lah. Ini untuk setiap hari bekerja. Kiranya dia tidak hadir bekerja, dia tak ada gaji lah. Okay. So untuk mulai Januari tahun 2023, so terdapat sedikit perubahan lah dalam akta sekerja. Okey, jadi sebelum ni jumlah jam bekerja adalah sebanyak 8 jam. Tapi untuk memulai 1 Januari 2023 ia dah dikurangkan kepada 7 jam setengah. Dah dikurangkan kepada 7 jam setengah. Dan untuk seminggu 6 hari jumlahnya adalah 45 jam bekerja untuk setiap minggu. Ya.
Okey, yang ini pula adalah satu graf yang menunjukkan purata gaji untuk setiap kategori pekerja di dalam tuan ni lah. So kalau bapak-bapak boleh tengok, ini adalah pada bulan September lah. Ini pada bulan September, kalau bapak-bapak boleh tengok paling tinggi sekali lah, RM4,099 purata gaji pemotong buah tinggi. Ya. Ya. Tinggi. Sebab bulan ni kita punya hasil per hektar adalah 2.6. Jadi sangat tinggi lah. Jadi purata harga pun purata gaji pemotong buah pun sangat tinggi. Tapi untuk bulan Oktober, sebab hasil kita dah menurun, jadi purata gaji dia menurun lah. Jadi gaji pemotong buah dia bergantung juga kepada kita punya hasil. Bila hasil itu meningkat, gaji dia pun lebih tinggi lah. Musim buah. Ya, untuk musim buah. Jadi macam bulan Oktober, hasil kita pun menurun, jadi gaji sedikit rendah lah. Jadi bapak-bapak boleh tengok, bulan Oktober walaupun hasil kita rendah, sangat tinggi kalau nak dibandingkan dengan gaji minimum lah. Gaji minimum cuma 1,500, tapi purata gaji pemotong buah 2,800. Masih lagi sangat tinggi lah. Okay. Begitu juga kalau bapak-bapak boleh tengok untuk pemunggah buah RM3,471 pada bulan Oktober dan pada bulan September, dan menurun sedikit lah pada bulan Oktober sebab purata hasil lah. Dan bagi pemandu, sebab pemandu dia banyak orang dia mengangkat buah apa semua, jadi purata gaji pemandu pun agak tinggi. Okay. Tapi pemandu hanya berapa orang sajalah dalam satu estate, dalam satu ladang. Pun sama mengikut purata buah, sebab purata buah kita punya hasil menurun, jadi gaji sedikit menurun lah. Untuk kita punya pekerjaan, kebanyakannya penjualan adalah stabil lah, tak banyak beza dari segi gaji pekerja. Okay, next. Okey, yang ini sedikit sebanyak lah berkenaan dengan operasi-operasi ataupun kerja-kerja yang kita buat di ladang tuan ni. Saya rasa this one, okay, this one, okay, 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 okay. Yang ini adalah jenis-jenis ataupun grup-grup untuk pokok sawit yang matang. So kita ada pokok sawit muda, pokok sawit matang, pokok sawit tua. Kebiasaannya yang saya cakap sebentar tadi kat bapak, kalau ada penambahan dari segi pokok tinggi kan, harga pokok tinggi, biasanya pokok tua biasanya kita akan bayar penambahan harga. Okey, maka next. Okey, ini bapak-bapak rasanya jelas potong buah. Kalau yang tinggi kita pakai sabit lah, pakai galah kan. Pakai pokok. Yang pokok paling tinggi berapa pipe di sini? Paling tinggi 2 pipe pak. 2 pipe. Lebih kurang 40 kaki lah. Sebab lebih tinggi daripada itu biasanya kita dah tebang tanam semula. Ya. Ya. So kita pun ada pakai mesin. So mesin ni kita dalam erti kata lain sebenarnya kita pun nak memudahkan pekerja lah. Sebab kalau kita pakai mesin banding dengan kita pakai tenaga kita saja kan, pakai mesin lebih mudah. So kita cuma tak perlu didorong, cuma tekan saja, mesin dah boleh bergerak lah. Ya, next. So ini pengiraan buah lah pak. So kita pakai scanner. So scanner ni dia ada, setiap pekerja tu dia ada identifikasi masing-masing. Dia ada barcode dia masing-masing kan. Jadi bila kita punya pengira buah masuk kebun, dia scan dia punya identifikasi pekerja dan dia kira tatan buah dan kita masukkan dalam komputer. Dan seterusnya kita hantar pada ibu pejabat untuk pengiraan gaji. Okay, next. Okay, sama. Okay, next. Okay, kerja-kerja lain kita ada nursery di sini pak. So nursery untuk sebab kita banyak tanam semula, boleh kata 2 tahun sekali kita ada tanam semula. So kita ada juga pekerja yang bekerja di nursery lah. Next. So ini adalah proses tanam semula lah pak. So untuk tanam semula pekerja kita, so kita juga ada pekerja yang bekerja di kawasan tanam semula. Kita ni antara benda lah. So kita ada sistem pak di sini. So pekerja tak boleh dia melepas sawit tu di
dibaling di merata-rata tempat lah. Jadi dia kena disusun mengikut kita punya polisi syarikat lah. Okay. Jadi meracun pun kalau bapa-bapa boleh tengok sini, ini operasi meracun. Okay, kita bekalkan pekerja kita dengan peralatan keselamatan lah. Ini semua peralatan keselamatan diberikan percuma. Gratis lah. Ya, gratis kan? Gratis kepada pekerja. Tak ada sebarang charge dikenakan kepada pekerja. Ya, bapa-bapa boleh tengoklah. Untuk membaca pun kita ada berikan peralatan keselamatan kepada pekerja. Kita tak semua peralatan ni kalau kata rosak, pekerja cuma perlu datang ke pejabat, bagi tahu, pulangkan semula yang rosak, kita akan berikan yang baru. Okay, ini antara mesin-mesin yang ada lah Pak. So di sini kita tak ada. Sebab kita kebanyakannya di Tuan Mi ni berbukit. So kita tak boleh pakai mesin ni. Jadi kebanyakan kebiasaannya mesin-mesin ni kita gunakan di kawasan-kawasan yang rata. Ya. Oh, ini antara alat-alat atau mesin-mesin yang kita ada di ladang Pak. So ini tujuannya tetap sama. Kita nak memudahkan pekerja untuk bekerja, sebab daripada kita bawa galas racun, pang racun, kita yang ni dia cuma perlu pegang hose saja untuk membuat ni racun. Okey. Ni saya tak pasti bapa-bapa pernah lihat atau tidak lah. Ini kita panggil ganoderma. Macam cendawan tu. Ini tak bagus lah untuk sawit. Kalau ada ni pokok sawit kita akan mati lah. Ya, utama ini proses lah Pak. Kita panggil mesin kita akan panggil mesin untuk buang pokok-pokok yang dah terinfeksi. Okey, selain daripada tu kita ada pula guna drone ni lah Bapak. So ya, kita drone ni kita gunakan untuk macam sewaktu kita tanam semula. Sewaktu tanam semula kita gunakan drone ni untuk buat analisis, untuk pengiraan jumlah pokok. Jadi daripada kita hantar pekerja untuk mau kata pergi berjalan secara manual, jadi kita punya pekerja boleh pakai drone dan boleh pakai untuk daripada dia tak perlu berjalan satu pokok ke satu pokok lah. Dia cuma perlu mengoperasikan drone lah. Tapi drone ni tak semua pekerja boleh operasikan lah. Sebab harganya satu unit pun berbelas ribu. Jadi pekerja perlu dilatih dengan baik sebelum boleh gunakan benda ni lah. So ini antara sedikit sebanyak perkara yang pihak syarikat dah buat. So kita untuk memudahkan pekerja, kita banyak menggunakan mesin lah. So kita gunakan mesin-mesin ni sebab dia lebih mudah, lebih cepat. Okay, kurang menggunakan tenaga pekerja lah. Okay, okay, ini adalah kita punya komitmen kepada kelestarian. Kalau di Indonesia panggil apa Bapak? Ya, sijil tu di Indonesia ada ISPO kan Pak? Dia untuk tanam lagi. Ya, kelestarian lah. Saya tak pasti bahasanya apa digunakan di sana. Dia untuk kelestarian, kita ada satu komitmen daripada pihak syarikat lah. Mana kita tiada sebarang penanaman baru. Kita tak buka mana-mana hutan. Kita tak tanam di kawasan-kawasan tanah POSP. Gambut, di tanah gambut. Dan kita tidak eksploitasi mana-mana pekerja lah. Pekerja dibayar dengan sewajarnya ataupun selayaknya lah. Okay. Kita juga tak ada sebarang buruh paksa di sini. Kita tak gunakan pekerja-pekerja di bawah umur. Itu komitmen daripada syarikat terhadap kelestarian. Ya. Selain daripada itu, selain daripada itu kita juga kita ada polisi yang mana tiada sebarang pembakaran terbuka sewaktu kita buat penanaman semula. Okay. Kita juga ada komitmen yang mana kita nak kurangkan penghasilan gas hijau. Okay. Kita memastikan setiap operasi syarikat kita tu dijalankan dengan telus. Integriti adalah telus. So river basin ni adalah mana sekiranya pekerja ataupun kita punya jiran-jiran berdekatan dengan ladang, dia ada buat sebarang aduan ataupun sebarang permintaan, kita akan dokumenkan permintaan ataupun aduan tersebut dan kita akan ambil tindakan lah berdasarkan aduan yang dibuat. Okay, next. So ini yang saya beritahu bapak-bapak sebentar tadi lah. So untuk ladang-ladang di Malaysia, kita semua dah
ada sijil RSPO. Okey. Dekat Malaysia ada 2, kita ada 3 sebenarnya. RSPO, MSPO dan ISCC. Untuk di Indonesia kita ada RSPO, ISPO dan ISCC. Sebab yang ISPO ni adalah untuk ladang-ladang yang berada di Indonesia. Ya. Okey, next. Okey, ini adalah prinsipal 14 prinsipal yang menjadi voice guideline kita punya panduan yang menjadi panduan. Maaf lah sebab kadang-kadang sebab dah biasa cakap dalam bahasa Inggeris jadi ada kesukaran bila nak bercakap. Ya, maaf. So kita ada 14 prinsip yang memandu kita, syarikat kita. So kita tak ada sebarang, macam tadi saya sebut tadi, kita tiada sebarang buruh paksa. Kita tak ada pekerja yang berumur di bawah 18 tahun sebab di Malaysia kita tak boleh menggajikan pekerja yang bawah umur 18 tahun. Salah di sisi undang-undang. So, jadi semua pekerja kita adalah di atas 18 tahun. Occupational safety and health, dari segi keselamatan dan kesihatan pekerja, kita pastikan semua pekerja kita dapat peralatan keselamatan yang secukupnya. Kita bagi training ataupun latihan kepada pekerja kita dari segi sudut keselamatan. Kita pastikan pekerja kita dibekalkan dengan kontrak kerja lah. Kebiasaannya pekerja akan diberikan satu salinan lah. Sewaktu dia datang, dia kena sign kontrak kerja. So kontrak kerja salinan akan diberikan kepada pekerja selepas ditandatangani oleh pihak majikan. Freedom of association ni, pekerja dekat Malaysia kita benarkan mereka untuk, kita tak pernah larang dan kita benarkan pekerja untuk join untuk kesatuan pekerja. Di Malaysia dia ada kesatuan pekerja dan mereka dibenarkan untuk join ataupun menyertai kesatuan pekerja. Minimum income standard kita patuhi akta yang ditetapkan kerajaan. 1,500 adalah gaji minima. Kita bayar, kita patuhi akta gaji minima yang telah ditetapkan. Working hours macam waktu bekerja, macam saya sebutkan kepada bapak-bapak tadi, 7 jam setengah. So kita patuh kepada akta yang telah ditetapkan. Record keeping ni segala record kita simpan. Kita ada polisi 5 tahun record kita boleh simpan di ladang. Equal employment opportunities, semua pekerja macam bapak pengurus tadi cakap, semua pekerja kita layan sama. So semua pekerja bukan kata kita untuk pekerja Indonesia kena potong buah, pekerja India kena pergi buat kerja ni, pekerja Bangladesh kena buat kerja ni. Sekiranya dia layak, dia sesuai untuk buat kerja itu, kita akan berikan kerja itu. Peluang yang sama kepada semua pekerja. Ya. Harassment and violence, akses kepada pendidikan lah. Dari segi pendidikan ni untuk pekerja asing tiadalah sebab semuanya dah habis belajar. Jadi ini lebih kepada anak-anak pekerja tempatan lah. So kita berikan peluang untuk pendidikan. Harassment dan violence ni keganasan dan penghinaan, kalau tak silap saya. Ya, so kita tak buat perkara-perkara ni lah. Whistleblowing, so sekiranya ada sebarang kesalah laku di ladang, so pekerja ataupun mana-mana pihak boleh buat aduan lah. Business integrity, macam saya cakapkan tadi, keterusan dalam menjalankan urusan perniagaan lah. Yang terakhir adalah human religious procedure, mana setiap aduan yang dibuat ataupun setiap aduan yang dibuat oleh mana-mana pihak, tidak kira pekerja ataupun orang luar yang berjiran dengan ladang, kita akan rekodkan dan kita akan cuba atasi perkara tersebut. Okay, next. Okay, ini adalah standard untuk amenities, keperluan dan fasilitas yang disediakan kepada pekerja. Ya. So kita ada beberapa benda yang kita berikan kepada pekerja. Okay. Ada beberapa perkara yang masih lagi dalam proses, tapi kebanyakan perkara kita dah berikan kepada pekerja. Ya. Okay, next. Macam ni yang macam ini yang CV sudah lama. Ini adalah subsidi air dan subsidi elektrik. Subsidi air ni untuk air yang dibekalkan kerajaan. Sebab air yang dibekalkan kerajaan, pihak ladang kena bayar, tapi pekerja pun kena bayar, tapi ada subsidi. Contoh, kalau pekerja pakai
di bawah apa tu? Di bawah kadar yang ditetapkan. So pekerja tak perlu bayar apa-apa lah. Tapi sekiranya dia pakai banyak air 1 bulan tu, dia mandi macam dalam kolam, dia kena bayar lah. Yang lain tu ini kita dah berikan ketik pun kat t-shirt, kita masih lagi dalam proses lah. Sebab kita akan buat hari pekerja untuk kita akan buat hari keluarga untuk pekerja. So kebiasaannya kita akan bagi t-shirt pada hari pekerja, masa hari keluarga. Okay, ini adalah sedikit sebanyak gambar. Ini adalah sebelum mengecat semula. Sebelum kita cat semula kawasan perumahan. Okay, ini adalah sambil cat nanti dibagi orang. Sambil cat kita bagi. Sambil ya betul. Ya. Maksud Tuan Guru kata tadi lah. So kalau ada sebarang kerosakan tu kita akan buat sekali lah. sebelum kita cat. Ya. Lebih senang. Sebab kena tampal balikkan sebenarnya yang mana yang retak. Ini pemberian kerusi dan meja kepada pekerja. Hilang yang ni untuk pekerja tempatan yang berkeluarga. Jadi untuk pekerja asing kadang-kadang kita berikan hilang single lah. Ya. Ini langsir yang diberikan kepada pekerja. Okey. Sampah. Ini tempat gantung ni lah. Tempat gantung baju di belakang. Ini untuk air lah. So yang ni dia ada dua. Kalau bapak-bapak boleh lihat kan, dia ada pintu sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang sebelah kanan ni Ada dekat bawah. Ya, kat depan Bapak nak bapak nampak boleh ni. tengok. Nanti bapak boleh nampak dekat bawah. Jadi pekerja boleh datang ambil air. Ya. Ada 2 pilihan lah. Ya, Satu ada kena dua. bayar, satu tak perlu bayar. Jadi kebanyakan pekerja dia pilih yang kena bayar. Percuma dia tak mau. kita pun tak tahu. Sebab kita dah cakap. Tapi kualiti air sama saja. Yang ni, yang sebelah sini ni, yang kiri ni tak macam Tuan Guru cakap lah, masuk bayar. Tapi pekerja tak masuk sini, dia masuk sebelah sini. Pemikiran dia mungkin bayar tu lebih sedap air dia. Lebih sedap mungkin. Ya, okey. Okey, ini antara perkara lah yang ataupun kita panggil coverage itu ni. Perubatan. Bayaran kita Untuk sekiranya pekerja sakit kan, kita akan hantar untuk medical attention lah. Yang macam yang di kiri ni sebenarnya kita hantar kepada pakar. Pasal dia ada masalah katarak mata. Okey. dalam 5,000 dia punya perbelanjaan tu. Tapi company tanggung semua. Sebab ni kalau mata dia tak dapat kalau insurans dia tak dapat. Tapi company tanggung. Company tanggung. Jadi hantar pergi pakar bukan kerajaan. Sebab hantar kerajaan dia kena tunggu tapi dia tak sempat nak tunggu. Ikut pakar doktor mata dia kata tak boleh tunggu. Jadi kita terpaksa hantar pergi pakar mata yang luar. Kita buat rawatan secepat mungkin. Jadi belanjaan tu dalam 5,000. Tapi kita serap, kita tanggung semua. Ya. Ya. Okay. So itu saja bapak-bapak. So saya punya perkongsian pada hari ini. So saya rasa kalau bapak-bapak ada sebarang soalan yang nak ditanyakan. Sebab kawan-kawan pun dah tunggu kat luar, tak sabar nak jumpa. Okey, bapak-bapak boleh jumpa kawan-kawan kat luar dulu. Ya, boleh. Nanti kita masih balik sini lepas kita lawatan dalam Padang nanti. Ya. Kita masih balik sini juga. Ya. Okey, bapak boleh jumpa sebab bawa panas. Baik.